Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ni saya nak ceritakan satu kisah seram yang katanya kisah ni viral hari tu. Jadi mungkin ada antara korang yang dah dengar cerita ni dan mungkin ada yang belum kan. Kalau saya belum pernah dengar lah cerita ni. Sebab itulah saya buat keputusan untuk share juga cerita ni. Dan kisah kali ni saya ambil daripada sumber internet. Saya akan letakkan link dekat bawah. Okey, kisahnya bila dia masuk ke rumah baru, lepas tu dia jumpa ada satu kain putih ni dan dia pergi ambil kain putih tu. Kain putih tu dah lusuh tau. Dia ambil kain putih tu, lepas tu dia pergi buang. Daripada situlah macam-macam kejadian yang aneh berlaku. So dah sedia? Jom kita mula. Jadi kisahnya ada sepasang suami isteri ni baru pindah masuk ke rumah baru. Jadi kita bagi nama samaran dia, yang perempuan ni, yang isi isterinya ni namanya Umi. Dan yang lelakinya pula namanya Razlan, ataupun kita panggil Lan nanti, okay? Jadi pada masa tu diorang dah jumpa dah sebuah rumah ni kan. Lepas tu nak pindah masuk rumah tu lah. Masa diorang nak bersih-bersihkan rumah tu, tiba-tiba Umi tadi dia ada ternampak tau, ada satu kain putih ni. Kain putih tu tak putih bersih macam gitu tau, tapi kain putihnya tu kain putih yang dah lusuh. Pula tu ada rambut panjang yang melekat pada kain putih tu. Jadi masa Umi nampak je kain putih tadi, dia macam dah terdetik dah dalam hati dia. Ish, ni kain Pontianak ke? Tapi dia abaikan benda tu. Dia macam tak fikir banyak lah kan. Lepas tu dia bersih-bersihkan rumah tu, letak barang-barang apa yang patut. Dan katanya hari pertama tu okey lagi. Masuk je hari kedua, dah mula dah macam-macam gangguan yang datang. Jadi hari kedua tu Umi ni duduk rumah dan suaminya pergi kerja kan. Si Lan tadi pergi kerja. Dah tu masa Lan ni dah pergi kerja dah, tiba-tiba je Umi ada terdengar ada orang mandi dekat dalam bilik air tau. Tapi katanya gayanya tu seolah-olah macam orang dah terlambat dah nak pergi kerja. Dia punya siram air tu macam gelojoh sangat tau. Kejap-kejap trung, kejap-kejap trung kan. Dah tu Umi tadi pun pergilah ke arah bilik air untuk cek kan, siapa je yang ada dalam bilik air tu. Kan suaminya dah pergi kerja tadi kan. Jadi bila dia nak pergi tu, bunyi mandi tu dah tak ada tau. Dah senyap dah. Dah tu dia buka je pintu toilet. Dia memang terkejut sangat sebab dia tengok berus gigi dia dan juga suami dia dah ada dekat dalam mangkuk tandas. Nampak sangat tak sukanya tu. Dan yang peliknya, dekat atas lantai dalam bilik air tu ada najis tau. Siapa pula yang berak merata kan? Ada satu malam tu teruk diorang kena tau. Masa tu Umi ni dah siap-siap lah masak-masak semua. Yelah sekejap lagi suaminya nak balik kan, nak sampai rumah dah. So dia masak, dia tak nak nasi, dia masak lauk-lauk semua. Dah tu suami dia pun sampai dan dia pun nak hidangkan makanan lah. Bila dah hidang makanan tadi, hidang nasi sekali, dan tiba-tiba suaminya menjerit tau. Katanya nasi ni basi, dah lah bau hancing. Jadi Umi ni pun macam terkejut lah kan, panik lah dia. Ish, macam mana boleh basi pula? Baru je tak nak nasi tadi, bukannya nasi yang semalam. Dan yang peliknya, macam mana boleh bau hancing kalau tak ada orang yang kencing dekat dalam nasi tu? Tambah pelik lagi, nasi tu panas-panas lagi tau. Dah tengok keadaan macam gitu tadi, sebab yelah dia pun dah cerita dengan suami dia kan, gangguan-gangguan yang dia terima tu. Jadi suami dia terus bangun daripada meja makan, pergi dekat tengah-tengah rumah, tengah-tengah ruang tamu macam itu, dan suami dia pergi azan dekat situ tau. Habis je suami dia azan tadi, tiba-tiba je dia orang dengar ada yang turut azan tau, seolah-olah macam menganjing macam tu kan. Dan suara tu datang daripada sebuah bilik kosong yang tertutup pintunya. Memang menganjing lah. Sebab katanya benda tu dia azan main-main tau. Dia azan, lepas tu dia gelak-gelak, lepas tu dia azan, lepas tu dia gelak-gelak. Umi ni cakap apa? Dia cakap keadaan pada masa tu memang sangat mengerikan. Tambah pula itu pertama kali dia orang hadapi hal yang mistik macam itu. Katanya habis menggigil satu badan dibuatnya. Dah tu Lan tadi pun pergi ke arah bilik kosong tu. Lepas tu dia tendang pintu bilik tu dan dia buka je lampu, tapi tak ada apa-apa pun kat dalam tu. Cuma bilik tu macam bau hanyir lah, bau bangkai macam itu. Malam tu juga Lan ni pergi telefon owner rumah tu tau. Dia mengadu lah apa yang dah berlaku kan, benda-benda macam gini. Kenapa tak cakap awal-awal yang kata rumah ni macam berhantu? Bila dah komplain tadi, owner rumah tu cakap apa tau? Dia cakap itu adalah masalah penyewa, tak ada kena-mengena dengan dia langsung.
Katanya lepas dia dah off call tadi, dah tak ada sebarang gangguan lagi dah. Cuma yelah kan, siapa je yang akan bagi tahu rumah ni sebenarnya berhantu. Awak nak tak menyewa kat sini? Kan pelik tu. Cuma kalau ada lah owner rumah yang berterus terang macam gitu, boleh kata, boleh tabik spring lah, respect lah dia. Orang kata dia percaya yang rezeki tu di tangan Allah. Kalau ada penyewa, ada lah. Tak ada lah gitu kan. Okey, pada malam yang sama juga, dalam pukul 1 pagi, tiba-tiba je diorang ni dengar ada sesuatu yang ketuk pintu belakang rumah diorang, pintu yang area dapur tu kan. Tapi gaya ketuknya tu seolah-olah nak pecahkan pintu tau. Kuat tak kuatnya tu. Time tu dia 2 orang ni tengah tidur, tengah sedap tidur kan. Dan bila dah kena ketuk macam gitu, si suaminya ni terkejut sampaikan jatuh katil. Umi ni tak payah cakap lah, dia duduk menangis kat situ sebab dia rasa macam takut sangat. Tak lama masa yang sama juga, si Lan tadi dia pergi jerit dekat benda tu, dekat makhluk yang ketuk tu. Katanya memang betul-betul kuat lah dia menjerit ke arah makhluk tu. Barulah makhluk tu diam. Dan malam tu diorang terpaksa tidur dengan pasang ayat-ayat suci Al-Quran dekat telefon diorang. Alhamdulillah lah, dah tak ada dah gangguan sampai ke pagi. Esok harinya tu bila dia bangun, dia tengok ada kesan-kesan lebam dekat peha dan juga dekat perut dia. Dan sebenarnya Umi ni dia macam takut lah duduk di rumah seorang-seorang kan. Lepas tu dia cakap dengan suami dia yang dia nak ikut suami dia pergi kerja sebab dia takut di rumah seorang-seorang. Dan Lan cakap apa? Dia cakap jangan takut dengan benda tu, nanti benda tu lagi suka. Jadi Umi tadi pun beranikan diri duduk dekat rumah tu seorang-seorang. Cuma katanya dia hanya duduk dalam bilik je lah, sebab dia memang tak berani nak keluar daripada bilik tu. Jadi daripada pagi sampai ke petang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Suami dia tanya dia macam ni tau, awak bermantera apa dengan saya ni? Umi ni macam tak faham lah apa benda yang suami dia cakap ni. Lepas tu dia tanyalah kan, mentera apa bang? Dah masa tu suami dia suruh tengok WhatsApp yang si Umi ni hantarkan kepada Lan. Jadi Umi ni pun buka lah WhatsApp kan. Bila dia buka je WhatsApp, dia memang terkejut sangat sebab dia ada hantar satu potong ayat. Ayat tu macam ayat mentera tau. Dan dalam WhatsApp tu kata Umi ni hantar mentera tu dekat suami dia. Padahal dia tak ada hantar pun chat tu semua. Kat sini dia ada tulis tahu mentera dia ni. Cuma saya tak akan baca lah, saya tak akan cakap lah. Nanti kan ada pula yang apa, cuba-cuba ke apa kan. Dan saya sendiri pun macam takut jugalah nak baca. In case lah kalau mentera ni betul-betul mentera daripada apa-apa kan. Lepas tu tiba-tiba je, Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba je lepas tu ada nampak something. Masa tu diorang ni macam pelik tau. Takkanlah makhluk-makhluk ni pandai nak main WhatsApp, pandai main teknologi macam tu kan. Dah tu Umi tadi cakap lah dengan suami dia yang kata bukan dia yang hantar. Dah suami dia pun diam je. Lepas tu dia masuk rumah. Dah tu suami dia cakap, tak apalah, kita buat tak layan je, nanti dia tak kacau lah tu. Yelah diorang nak cari rumah sewa yang lain pun duit diorang semua dah habis dah. Lepas dah diorang makan semua, katanya malam tu berlaku benda yang lebih teruk lagi daripada malam sebelum ni. Sebab makhluk tu dah pandai main bakar-bakar dah. Itu yang takut kan bila bermain dengan api ni. Katanya malam tu tengah sedap-sedap diorang tidur. Dah tu diorang pasang lah ayat suci Al-Quran dekat telefon diorang tu kan. Dah sedap-sedap je diorang tidur tu. Dan tiba-tiba Lan ni dia ada tercium bau asap tau. Lepas tu dia terbangun. Bila dia bangun, dia tengok beg duit dia dah terbakar. Masa tu dia menjerit sekuat hati sampaikan Umi ni tersedar. Katanya habis duit, IC, kad bank, semua yang ada dalam beg duit tu semuanya hangus. Diorang cakap pada masa tu diorang rasa macam seram, tapi lebih kepada sakit hati lagi. Ya kan dah main bakar-bakar, dah lah benda-benda dalam tu penting. Lepas tu tak tahu ada berapa duit dalam beg duit tu kan. Umi cakap itulah first time dia tengok suami dia menangis. Tak habis lagi kes bakar-bakar tadi, tiba-tiba semua frame yang ada dekat dalam rumah dia, frame gambar kahwin dia orang berdua ni, retak tau. Dan retak pula secara serentak. Lepas dah retak tadi, terus dia orang dengar suara mengilai dekat ruang tamu. Katanya mengilai pun bukan biasa-biasa tau. Mengilai tu punyalah nyaring. Mungkin rasa macam geli hati sangat lah kot. Yelah, dah berjaya mendajal orang kan, dah berjaya buat orang sakit hati macam itu. Pada masa tu suami dia dah tak tahan lagi dah. Dia terus call ustaz yang dia kenal. Lepas tu minta tolong ustaz tu untuk datang ke rumah, tengok-tengokkan rumah tu. Pada masa tu ustaz cakap yang dia ada dekat Kuantan Pahang sekarang ni. Lepas je ustaz tu cakap saya ada kat Kuantan Pahang sekarang ni, lepas tu diorang dua-dua ni dengar ada suara yang garau dekat depan
depan pintu bilik dia orang. Dan suara tu cakap macam ni, "Di Kuantan ya." Lan tadi dia memang dah panas hati dah. Dah lah dia kena bakar kan. Gambar-gambar semua retak. Lepas tu dah gangguan dah terlalu melampau. Lepas tu dia terus pergi ke arah pintu tu, buka pintu bilik tu. Dah tu dia pergi menjerit dekat situ. "Jangan kacau lah setan." Yelah sebab benda tu dah terlampau berani dah. Datang mendekat, lepas tu bersuara, main bakar-bakar yang paling penting. Dah tu suaminya tadi sambung cakap dengan ustaz. Sebab masa tu kan dia on call kan. Jadi suami dia pun tanyalah kan, "Ustaz dengar tak tadi?" Tapi ustaz tu tak jawab apa-apa. Dia cuma baca-bacakan sesuatu. Dah tu ustaz tadi minta Lan ni untuk azan dekat semua penjuru, setiap penjuru bilik yang ada dekat dalam rumah tu. Masa tu Lan pun cepat-cepat buat apa yang ustaz tadi suruh kan. Dia pergi azan dekat semua penjuru bilik. Dan katanya pada malam tu gangguan dah makin pulih sikit. So dia orang bolehlah sambung tidur kan. Esoknya tu pagi-pagi hari lagi Umi ni bangun, dia sedar-sedar je dia dah ada dekat dalam bilik air tau. Pada masa tu suami dia pun angkatlah dia ni masuk ke dalam bilik balik. Dan suami dia ponteng kerja hari tu sebab keadaan Umi ni yang dah tak keruan dah, terlampau takut sangat. Dah tu Umi paksa juga suami dia ni untuk cari rumah sewa yang lain. Tapi iyalah, dia orang kan macam ada masalah kewangan masa tu kan. Dah tu suami dia pun diam je lah, duduk termenung je. Mungkin dia fikir macam mana cara untuk handle masalah ni. Dan pagi tu sebenarnya dia orang keluar tau dengan motor. Dia orang keluar beli nasi lemak. Lepas dah siap beli nasi lemak tadi, dia orang balik je ke rumah. Buka je pintu rumah, tiba-tiba dia orang nampak ada 2 ekor burung gagak yang tengah berterbangan dekat dalam rumah dia orang. Ikut celah mana pula burung gagak ni nak masuk. Time tu dia orang ni macam yalah terkejut gila sampai macam tu sekali dia orang kena gangguan. Dah tu dengan gagak tadi pergi berak pula atas meja makan dia orang ni sampaikan hilang selera untuk makan tau. Lan pula memang dah tak boleh sabar dah. Dia pergi tepuk meja tu, lepas tu dia cakap melampau dah ni. Dah tu suami dia suruh Umi ni pergi kemas-kemas semua baju. Hari tu juga dia orang keluar dari rumah. Suami dia cakap rumah ni memang gila, memang puaka tahap gila. So Umi tadi apa lagi, bila dia dapat green light daripada suami dia, dia terus pergi kemas-kemas semua baju. Dan suami dia pula masuk dalam bilik air. Jadi masa dia tengah kemas-kemas baju tu, Umi ni ada terdengar macam rio je pumpang dekat dapur sana. Macam ada yang tengah masak dekat dapur sekarang ni. Jadi Umi tadi pun beranikan diri terus pergi ke arah dapur, pergi tengok dekat dapur sana siapa yang tengah masak. Masa tu memang kejut sangat dia sebab dia nampak ada pontianak remaja yang tengah masak dekat dapur. Katanya rambut makhluk tu kusuk masai, memang kusuk gila, dan rambutnya tu sampai paras pinggang. Dah tu rambut yang kusuk masai tadi macam agak menutup bahagian mukanya. Dan satu hal yang dia perasan, ponti tu tengah pakai baju warna putih yang agak-agak lusuh, sama sebiji macam kain yang dia buang masa mula-mula dia masuk dalam rumah tu. Katanya masa dia nampak makhluk tu tengah berdiri dekat dapur sambil tangannya ni ada dekat perut, seolah-olah macam tengah solat macam itu. Dan tiba-tiba je makhluk ni boleh pandang ke arah Umi ni tau. Masa tu mulut dia dah terkunci, seluruh badan dia dah gigil, lutut dia pun dah lembik dah, kakinya dah tak boleh nak bergerak, nak berjalan, nak lari ke apa, dah tak boleh. Dia pun macam terfikir tau, betul ke ni? Betul ke kita boleh nampak makhluk sejelas tu? Tambah-tambah pula pagi hari tau. Dia ingatkan pontianak yang dalam filem tu yelah sekadar filem je lah, tak adalah dekat luar sini kan, tak sama lah macam gitu kan. Tapi tak sangka pula memang betul-betul sama. Masa tu dia nak panggil suami dia pun tak boleh, mulut dia dah terkunci dah tak boleh nak bercakap lagi dah. So apa yang dia boleh buat, dia cuma duduk terketar-ketar kat situ sambil menangis. Dan tak lama lepas tu dia pengsan. Sedar-sedar je dia dah ada dekat pusat rawatan Islam. Katanya sekarang ni dia dengan suami dia dah pindah keluar dari rumah tu. Dia dah dapat rumah baru dah, rumah flat. Dan Alhamdulillah rumah flat dia ni tak adalah gangguan-gangguan macam rumah yang lama tu. Cuma dia perasan masa mula-mula dia masuk dekat rumah baru dia ni, dia ternampak ada kain putih, kain lusuh yang sama macam yang sebelum ni. Katanya kain putih tu ada duduk dekat atas lantai rumahnya. Tapi bila dia pandang kali kedua, kain tu dah tak ada dah. Kain tu dah menghilang. Katanya mungkin juga sebab dia trauma, mungkin juga sebab yalah sebelum ni dah kena macam-macam kan. Jadi dia macam terbayang-bayangkan benda tu. Tapi Alhamdulillah lah, semua gangguan tu semua dah tak ada dah.
The end. Pendapat saya, mungkin juga benda tu macam nak tahu kan tinggal kat mana sekarang ni. Sebab tu dia datang sekali imbas macam itulah. Tapi sebab tu bukan tempat dia, jadi tak boleh lama-lama kat situ kan. Dah lah pergi tak pergi salam. Suka hati je. Pendapat je tau. Okeylah, saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.